Jadi kita nak lihat siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ini. Baik, antara tokohnya, mungkin digambar dalam buku teks kamu, gambar-gambar ini dia ada warna. Tapi kalau pada cikgu, dia tidak berwarna lah. But it's okay. Susunan dia tetap sama. Iaitu tokoh pembentukan Malaysia paling penting. Yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Iaitu beliau ini adalah pemimpin atau ketua UMNO, United Malays National Organisation, pemimpin UMNO, dan juga Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, dan beliau juga mengetuai perwakilan Persekutuan Tanah Melayu dalam perjanjian Malaysia di London. Beliaulah orangnya yang paling penting dalam membentuk Malaysia. Itu Tunku Abdul Rahman. Dan kenapa Tunku? Kenapa nama dia Tunku, cikgu? Ada yang tanya pada cikgu, kenapa dia Tunku? Sebab untuk pengetahuan kamu, Tunku Abdul Rahman ni sebenarnya anak kepada Sultan Kedah. Beliau ni anak Sultan Kedah, putera Sultan Kedah. Jadi sebab itu dia ada nama, dia ada title Tunku Abdul Rahman. Jadi itu yang kita kena maklum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Tun Abdul Razak Husin. Siapakah Tun Abdul Razak Husin ini? Yang kedua, iaitu dia juga adalah pemimpin UMNO, pemimpin UMNO, dan beliau juga adalah Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, dan beliau memainkan peranan dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Siapa yang tak kenal Tun Abdul Razak? Tun Abdul Razak ini ialah bapa kepada siapa? Najib. Suka hati je Farhan. Tun Abdul Razak itu ialah bapa kepada Datuk Seri. Bagilah panggilan hormat sikit. Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Najib. Kau ingat dia kawan sekolah kau? Dia ingat dia budak sekolah kau ke? Main pakai Najib je. Jangan. Dia Datuk Seri Najib Tun Razak. Gitu. Okey. Betul Zufar. Jadi itu dia. Jadi kalau kita lihat bapa dia adalah Tun Abdul Razak Husin. Baik. Kemudian yang ketiga ni, kalau kamu lihat gambar ni, sebenarnya kalau kamu tengok dalam buku teks, gambar ini sebenarnya adalah seorang lelaki yang rambut dia straight aja sampai ke belakang. Dia potong straight aja sampai ke belakang kan. Jadi itu nama dia siapa? Tun Temenggung. Temenggung juga anak Barying. Kenapa nama dia pelik, cikgu? Dia ni orang Sarawak. Sebab itu dia pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak ataupun Pesaka. Menganggotai JSKM, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, salah seorang yang menandatangani perjanjian Malaysia yang diadakan di London pada tahun 1963. Jadi dia ni keturunan Bidayuh atau mungkin keturunan Iban. Jadi sebab itu rambut dia lain sikit. Jangan korang pelik pula. Dia memang keturunan Sarawak. Takkanlah dia nak buat potong rambut macam potong rambut Farhan tu. Tepi nipis saja, atas tebal. Dia tak macam tu. Jadi sebenarnya dia memang keturunan Sarawak. Tun Temenggung juga anak Barying. So dia tak ada kena-mengena dengan Zufar. Dia tak ada kena-mengena dengan Zufar, walaupun nama dia pelik-pelik sikit, tapi tak ada kena-mengena dengan Zufar. Zufar pun geling kepala. Kenapa kena-mengena dengan aku? Tengok muka dia pun dah berkerut-kerut dah. Jadi tak ada kena-mengena. Baik. So kemudian kita tengok yang keempat. Siapakah tokoh yang keempat? Tun Datu Mustafa Datu Harun. Datu Mustafa Datu Harun.
Dia ni pemimpin United Sabah National Organisation ataupun USNO, dan beliaulah yang telah memberikan penjelasan tentang pembentukan Malaysia kepada penduduk-penduduk Sabah. Nama dia siapa? Tun Datu Mustafa Datu Harun. Baik. Nama sebenar dia? Macam UK je muka. Bukan. Macam UK je muka dia. Dia orang Sabah. Okey, dia memang orang Sabah. Dia macam mix Cina Sabah lah. Dan nama sebenar dia Mustafa. Nama sebenar dia Mustafa. Datu tu adalah gelaran. Gelaran. Macam kita kat sini Datuk lah, Datuk. Apa khabar Datuk? Kan. Jadi Datuk-Datuk, Tan Sri. Itu dia punya title lah tu. Jadi Tun Datu tu dia punya pangkat yang diberikan di dalam dia punya keturunan ataupun dalam dia punya kaum. Iaitu Tun Datu Mustafa Datu Harun. Kemudian, ini seorang lelaki yang sangat kamu kenali, iaitu Lee Kuan Yew. Siapakah Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew ini, gambar ni, Lee Kuan Yew sebenarnya adalah pemimpin People's Action Party ataupun pemimpin PAP. Daripada Singapura. Ataupun tak. Dan beliau menyokong idea pembentukan Malaysia bagi membendung ideologi komunis di Singapura. Baik, membendung ideologi komunis ini maksudnya apa tahu? Maksudnya dia ni sokong idea terbentuknya Malaysia supaya dapat menghalang, membendung ni menghalang pemikiran komunis di Singapura. So mereka tak mahu ada komunis di Singapura. Sebab itu Lee Kuan Yew ini mahu Singapura join Malaysia. Dan beliau adalah Lee Kuan Yew, orang yang paling penting dalam pemimpin-pemimpin Singapura. Baik. Dan itu Lee Kuan Yew. Yang seterusnya, Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan. Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan nama dia. Kenapa nama dia pelik, cikgu? Kalung Ningkan tu apa? Stephen Kalung Ningkan tu kemungkinan besar nama dia Stephen Kalung, anak Ningkan. Jadi nama dia memang panjang-panjang. Macam korang lah. Mana ada nama korang pendek-pendek? Semua nama panjang-panjang. Cuba Farhan Rifki. Nama penuh kamu apa? Muhammad Farhan Rifki ke? See? Muhammad. Ada 3 nama. Muhammad Farhan Rifki. 3. Kalau Hakam, nama Hakam apa penuh? Nama penuh? Muhammad Hakam Muiz. Muhammad Hakam? Muiz. Muiz. 3 juga. Muhammad Hakam Muiz. Kalau Zufar? Zufar Al-Wafi. Muhammad dia ada? Muhammad? Tak ada. Tak ada. Muhammad tak ada pula. Aduh. Zufar Al-Wafi. Betul? Dah Zufar Al-Wafi. Ada Al juga tu. Kan? Jadi ini nama panjang-panjang juga. Jadi kalau ikutkan macam nama-nama orang dulu pendek-pendek je. Macam cikgu kan, Muhammad Rafi. Pendek je. Nama orang dulu lagi lah. Ada pendek-pendek lagi. Karim, Muaz. Tu je nama dia. Kalau yang perempuan dulu nama bunga-bunga. Anggerik, Ros, Mawar. Nama orang dulu-dulu. Sekarang tak ada dah. Jadi Stephen Kalung Ningkan tu nama dia. Ya, kenapa Kang? Saya je panggil dia Stephen macam putih pula nama dia. Memanglah. Dia kira beragama Kristian lah. Begitu. Tapi kadang-kadang kan nama je panjang tapi kalau panggil pendek je. Contoh, kalau Muhammad Farhan Rifki dia panggil apa? An je. An. Kalau dia An. Kan. Kalau Hakam, Muhammad Hakam yang panjang kan. Orang panggil Kam je. Kam. Kam. Dia pendek je. Okey, Jadi kita datang ni.
jika dah kat kam kan, lagi datang je. Ya betul. Tapi kita tahu kalau mak ayah kita sebut nama kita nama penuh, maknanya dia bukan panggil penuh, tapi maknanya dia marah. Betul tak? Contoh, An. Lepas tu tak dengar. Lepas tu dia sebut apa? Muhammad Fahar Rifki. Baru. Mak aku marah ni. Mak aku marah bila sebut nama penuh. Nama penuh maknanya mak kita marah. Itulah dia. Kita dah kenal dah. Kalau mak marah dia mesti sebut nama penuh. Jadi faham dah tu. So berhati-hati. Okay. Berhati-hati. Alright. So kita lihat di sini. Okay. Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, pemimpin Sarawak National Party, memainkan peranan penting untuk membentuk Perikatan Sarawak dan menyokong usaha pembentukan Malaysia. Maknanya ramai yang sebenarnya menyokong pembentukan Malaysia. Jadi ini antara 6 orang yang kita dah tengok, iaitu Tunku Abdul Rahman. Kita dah tengok Tun Abdul Razak Hussein, Tun Temenggung Jugah Anak Baryeng. Kemudian juga kita dah tengok Tun Datuk Mustafa Datuk Harun, Lee Kuan Yew dan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Itu. Cikgu, Ya. berapa gambar dia hitam putih? Berapa gambar dia hitam putih? Masa cikgu dapat, dia memang waktu itu zaman dulu-dulu hitam putih. Tapi yang korang dapat ni semua color-color, betul? Ada gambar color tak korang? Ada gambar color. Maknanya zaman cikgu dulu tak sempat nak diwarnakan. Jadi tak adalah warna. Zaman korang dah ada warna. Itu je beza dia. Tapi gambar dan orang tetap samalah. Nampak tu? Nampak tu. Si Hakam tunjuk. Tu gambar. Okey, baik. Faham. Kan? Lain macam kami, dia pergi lempang kamera, sian kamera. Kan? Tak salah pun. Okey, baik. Dah. Sebelum tu, Walau. korang ni hari ni berbuka puasa dengan makan apa ni tadi ni? Makanan. Tak pernah lagi orang berbuka dengan minuman, pandai? Okay. Orang buka dengan makanan. Makan apa pandai? Roti jong. Roti jong. Nasi dengan kuah sayur. Kesian John tu. Kau makan roti dia kam, kau buat carilah yang lain. Kan? Roti Robert ke, roti George ke. Macam mana John yang bagi? John yang bagi. Yang bagi. Roti John. Kan? Yang kelakarnya roti John tapi muka Melayu yang makan. John sendiri pun tak makan. This is your roti John? No, it's not mine. Dia kata macam tu. Satu pinggan nasi 7 air. Satu pinggan nasi 7 air. Danish, kau satu pinggan nasi 7 air. Kau makan nasi berlauk air ke? Kau biar betul. Kan? Itu bukan makan nasi, tu makan bubur pandai. Tu bubur. Kan? Jadi okey, baik. Ada sesiapa yang dah pergi bazar Ramadan dah? Ada yang dah pergi bazar Ramadan? Belum lagi okey. Kok mana tahu ada beli kari pap ke, ada beli tu tadi roti John. Macam mana roti John? Kau beli kat mana roti John? Roti jong. Jalan. Tepi jalan. Tepi jalan. Sian dia roti John tepi jalan. Nasib baik tepi jalan. Kalau roti John tu jual. Tapi ramai orang. Memanglah ramai orang tepi jalan. Cuba kalau tengah jalan, tak ada orang. Kalau roti John tu dijual di tengah-tengah jalan, tak ada orang. Sebab semua kena langgar. Dengan roti John sekali kena langgar. Tak ada. Okey. Jadi Kawan kita jual. kawan kamu jual. Kawan ayah. Kawan ayah jual roti John Mesti kawan ayah tu nama dia John Nama ayah kamu John apa? John. Bukan. Okey. Baik, tak apa. Okey, so kita dah lihat 6 orang tokoh. Dan ada lagi tak? Ada. Iaitu inilah dia. 3 orang lagi tokoh, iaitu siapa ni? Donald Stephens. Ini Donald Stephens tak ada kena-mengena dengan Donald Duck ke ataupun McDonald ke, tak ada Tak ada kena-mengena. So Donald Stephens ini adalah
Tun Muhammad Fuad Stephens. Ah, Rasa ni kan. Sebab apa nama dia macam orang English? okey. Sebab sebenarnya Donald Stephens ni dia beragama Kristian dulu. Kemudian dia masuk Islam, menukar namanya kepada Tun Muhammad Fuad Stephens. Jadi beliau ini, beliau ni adalah pemimpin UNCO ataupun United National Kadazan, orang-orang Kadazan ya. Kita ada teori. Ya, Kadazan tu di Sabah ya. Kita ada teori ni. Teori apa pula? Sebenarnya kan. Dr. Steven ni atuk kepada atuk Donald Trump. Atuk Donald Trump. Atuk Donald Trump kan? Atuk kepada Okey, kita ada 11 orang yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Maknanya memang ramailah. Memang ramai. Jadi cikgu, ada yang bertanya, cikgu, nak kena ingat semua ke cikgu? Okey, baik. Sebenar-benarnya kamu tak perlu ingat semua. Yang paling penting kamu kena ingat tokoh-tokoh yang utama. Siapakah tokoh-tokoh yang utama itu? Tokoh-tokoh yang utama itu adalah seperti Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Ghazali Syafi'i. Lagi? Tun Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Kemudian juga Tun Abdul Razak. Itu antara orang-orang yang penting dalam pembentukan Malaysia. Cikgu nak pergi tandas. Cikgu tak nak pergi. Kan? So Zulfa tanya, cikgu nak pergi tandas? Tak nak. Memang buat apa cikgu nak pergi tandas? Kan? Jadi rupanya okey cikgu, saya nak pergi tandas. Hati-hati ya. Bahagian seterusnya, okey, kita lihat juga tentang inilah dokumen. Bila kita dah belajar tentang tokoh-tokoh tadi, inilah dia dokumen ataupun surat tentang pemasyhuran Malaysia. Iaitu kalau kita lihat di sini, inilah dia pemasyhuran. So kalau kita lihat di sini, pemasyhuran ini dia kata apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah semua. Dia kata bahawa suatu perjanjian dibuat antara pada 9 hari bulan Julai tahun 1963 antara Tanah Melayu, United Kingdom, Borneo Utara tu Sabah, Sarawak dan Singapura, maka telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan, maknanya disatukan negeri-negeri ini, termasuk juga negeri-negeri lain dengan dinamakan sebagai Malaysia. Dinamakan sebagai Malaysia dan oleh sebab itu negeri-negeri ini akan menjadi jajahan dan juga pemerintahan perlembagaan Malaysia. Jadi siapakah yang telah membacakan surat ini? Iaitu saya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliaulah yang telah membacakan dokumen ini. Jadi terbentuklah Malaysia pada bila? Bilakah tarikh dokumen tersebut ditandatangani? Tarikh tersebut ditandatangani pada 9 Julai 1963. Dan kita merdeka pada bila? Kita terbentuk Malaysia pada tahun 1957. Mana terbentuk Malaysia? Iaitu pada 16 September 1963. Gitu. Terbentuklah Malaysia. Dan terbentuk Malaysia ni, negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia, negeri apa? Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, iaitu hasil gabungan ini. Inilah dia Persekutuan Tanah Melayu. Ini. Kemudian bergabung dengan Singapura. Kemudian bergabung dengan Sarawak dan juga bergabung dengan Sabah. Jadi empat negeri ini bergabung menjadi
menjadi Malaysia sampailah sekarang. Jadi pembentukan Malaysia berjaya mengekalkan kemakmuran negara sampai sekarang hingga kini. Oleh sebab itu pada 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai tanda syukur dan bangga atas permuafakatan serta perpaduan rakyat Malaysia. Nampak tak? Setiap tahun kita akan celebrate 16 September sebagai Hari Malaysia. 31 Ogos tu cikgu? 31 Ogos tu kita menyambut apa? Hari Raya. Raya Mendel, Kemerdekaan. kemerdekaan negara. Oh. Ya, kemerdekaan semenanjung Malaysia. Okey. Jadi itu beza 31 Ogos dengan 16 September. Okey. Baik. Okey. Dengan itu, kalau kita perhatikan okey dalam buku teks itu, dengan ini maka okey kita telah pun menamatkan bab 1. Tapi sebelum itu unit 1 ya. Tapi senang ke kita nak merdeka cikgu? Susah sebenarnya. Iaitu selepas kita terbentuk Malaysia kan. Ni cikgu nak terangkan pada korang ni. Selepas terbentuk sahaja Malaysia, ada banyak cabaran, banyak rintangan. Iaitu bermula dengan usaha ini. Kamu nak tahu tak? Kita nak buat Malaysia, tapi kita dapat penentangan daripada Indonesia dan Filipina. Dia orang tak suka. Indonesia tak suka, Filipina tak suka. Malah Tunku Abdul Rahman dan pemimpin negara kita telah berusaha untuk yakinkan masyarakat, untuk tujuan pembentukan Malaysia ni bagus, untuk mempercepat kemerdekaan, untuk membangunkan sosioekonomi, untuk menjaga keselamatan negara. Tapi ada juga yang menentang. Dan penolakan rancangan pembentukan Malaysia oleh SUPP iaitu Sarawak United People's Party, mereka juga menolak kerana mereka nak buat sebuah persekutuan sendiri iaitu gabungan Brunei, Sarawak dan juga Borneo Utara. Ada yang menentang. Malah Indonesia, korang tengok Indonesia daripada tahun 1963 tu hingga 1966, walaupun kita dah membentuk Malaysia, Indonesia isytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia kerana menganggap pembentukan Malaysia ni akan mengancam kedudukan negaranya iaitu Indonesia. Kamu tahu Indonesia sampai cakap apa dengan Malaysia? Okey, oleh kerana Malaysia telah dibentuk, kami Indonesia dengan Malaysia putus hubungan. Kami tak nak kawan dengan Malaysia. Sampai tahap macam tu. Lepas tu Indonesia hantar tentera, hantar komando, turun mendarat di Johor, mendarat di Sarawak, untuk berperang dengan tentera Malaysia. Tapi komando-komando yang mendarat di Johor telah berjaya ditangkap oleh tentera Malaysia. Berjaya ditangkap oleh tentera Malaysia. Yang mendarat di Sabah juga berjaya ditangkap. Yang menentang di Sarawak, berperang di Sarawak juga telah berjaya dihalau daripada Malaysia. Nampak tak? Sampai Indonesia hantar tentera kau. Presiden Indonesia pada waktu itu, siapa dia? Iaitu Presiden Soekarno. Dia kata apa? Ini Malaysia. Contoh. Ini Malaysia, neokolonialisme. Kita harus ganyang Malaysia. Dia lancarkan konsep ganyang Malaysia. Apa itu ganyang cikgu? Ganyang tu ialah belasah Malaysia. Dia nak belasah Malaysia. Jadi itulah contoh penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Dan cabaran seterusnya datang daripada negara Filipina. Filipina ni dia kata apa? Dia mendakwa Sabah tu sebahagian daripada wilayahnya. Dia kata, mana boleh ambil Sabah itu masuk dalam Malaysia? Sabah itu kan Filipina yang punya. Dia kata macam itu. Jadi Sabah tengah mengajukan Malaysia yang Filipina nak dia. Ya, betul. Sabah sendiri. Masalahnya, telah ditanya, Malaysia telah tanya orang-orang Sabah, wahai orang-orang Sabah, kamu ni nak join Filipina ke nak join Malaysia?
Orang Sabah cakap apa? Kami nak join Malaysia. Mana? Mana boleh Filipina tuntut lagi kan? Jadi sebab itu Sabah sertai Malaysia. Gitu. Tapi Filipina tak puas hati sampai sekarang. Dia nak juga Sabah tu. Jadi cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Maksudnya hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia dan Filipina ni akhirnya kembali pulih. Akhirnya dibaiki semula. Mafelindo. Ketegangan hubungan ini dapat ditangani hasil muafakat kerjasama pemimpin negara-negara tersebut. Jadi kerjasama antara negara dijalinkan demi kemakmuran dan perpaduan serantau. So pada 16 September 1963 terbentuklah Malaysia setelah melalui pelbagai cabaran. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya berasa bangga akan kesungguhan setiap warga bagi menjayakan pembentukan Malaysia ini. Jadi kita sepatutnya berbanggalah. Dan kalau tanya apa itu konfrontasi cikgu yang dibuat oleh Indonesia tu? Konfrontasi itu bermaksud pertentangan. Maknanya penentangan terhadap pihak tertentu atau penentangan terhadap sesuatu pihak. Jadi inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia. Jadi secara umumnya, unit 1 ini kita telah mempelajari idea dan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Kemudian langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia, kita juga telah lihat tokoh-tokoh dan negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia serta cabaran ke arah pembentukan Malaysia, cabaran dari dalam dan juga luar negara. So inilah kita kata sebagai unit yang pertama, iaitu pembentukan Malaysia. Jadi cikgu buka kepada sebarang